tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Hai, Assalamualaikum. Saya Hazim. Saya akan menjadi wartawan anda bersama dua rakan wartawan saya yang akan berkongsi maklumat tentang pakaian dan perhiasan mengikut Islam. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 menyatakan Allah tidak suka manusia yang berpakaian berlebihan. Contohnya penggunaan sutra, penggunaan emas yang menunjukkan kemegahan dan kekayaan. Jadi, saya di sini akan berkongsi dekat anda tentang haramnya sutra terhadap lelaki Islam. Ada beberapa hadis yang sahih yang menyatakan emas dan sutra haram bagi lelaki dari kalangan umat Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Talib bahawa Nabi Muhammad memegang sutra di tangan kanan dan emas di tangan kiri yang menunjuk kepada umatnya dan bersabda bahawa kedua-dua ini adalah haram bagi lelaki dan halal bagi perempuan dari umatku. Dalam laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan yang diterbit oleh Mardia Mazri dalam menggunakan sejadah yang diperbuat daripada sutra bagi lelaki. Perkara ini menjadi soal kepada saya dan juga anda di luar sana. Apakah hukum kita sebagai lelaki menggunakan sejadah yang diperbuat daripada sutra? Jadi, Nabi Muhammad telah memberitahu kita bahawa emas dan sutra haram bagi kita. Jadi, kita tidak perlu mengambil mudah terhadap barang-barang tersebut. Dan juga, emas dan sutra menunjukkan kemewahan, kemegahan dan kesombongan bagi umat yang melupa dirinya sendiri. Jadi, jawapan yang diberikan sangat simple oleh Mardia Mazri iaitu haram. Hukum menggunakan sutra sebagai alas, cadar dan selimut sama seperti kita memakai sutra. Ini adalah pandangan daripada mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Dalam laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan juga daripada rujukan Imam Hajar Al-Asqalani juga memberitahu dengan tujuan apa sekalipun kita menggunakan sutra tersebut adalah haram. Jadi kita kat luar sana, apa-apa soalan yang kita mahu tuju pada ustaz ataupun orang yang ilmu, jawapannya adalah haram. Tidak apa-apa tu, tidak dengan apa-apa tujuan sekalipun penggunaan sutra oleh lelaki haram. Satu isu yang hangat telah terjadi pada tahun 2020 ketika sebuah syarikat produk pakaian ternama di Malaysia iaitu Daxka telah mengeluarkan tali leher yang diperbuat daripada sutra untuk dihadiahkan kepada frontliners Malaysia ketika PKP sempena Hari Bapa. Walau bagaimanapun, produk tersebut telah menjadi isu yang sangat panas iaitu sutra haram bagi lelaki kerana ketika itu majoriti frontliner Malaysia adalah terdiri daripada golongan lelaki Melayu Islam. Netizen mempersoalkan adakah pemilik syarikat tersebut tahu isu halal dan haram penggunaan sutra terhadap lelaki. Jadi, dari pandangan saya sendiri, perkara tersebut kita tidak bolehlah mengambil mudah kerana benda ini adalah isu halal dan haram. Jika kita sebagai umat Islam tidak tahu yang mana satu adalah halal, yang mana satu adalah haram, maka perkara tersebut boleh menimbulkan salah faham antara manusia dengan manusia yang lain. Dan yang paling penting yang kita perlu dielakkan adalah fitnah. Jika perkara itu yang berlaku, bukan sahaja orang yang memfitnah kita mendapat dosa, malah kita juga kerana kita yang menimbulkan isu tersebut. Jadi anda yang ingin menjadi seorang pereka fashion baju, anda mestilah mengambil berat tentang halal dan haram dalam bahan untuk digunakan membuat pakaian. Jadi, kesimpulan kecil yang boleh saya berikan adalah sutra memang haram bagi semua lelaki Islam. Tidak apa jua sekalipun tujuan kita menggunakan sutra tersebut haram. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, beliau memegang sutra tangan kanannya, memegang emas tangan kirinya dan memberitahu umat bahawa kedua-dua barang tersebut haram bagi lelaki dan halal bagi perempuan dari kalangan umatnya. Dan itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Farhana, wartawan anda, di mana di sininya saya ingin membincangkan tentang pemakaian dan perhiasan masyarakat Islam. Dalam era moden yang penuhi dengan pelbagai fashion terkini, ramai kita dapat lihat mereka tidak mengikut apa yang sudah dilarang oleh Islam. Malah, dia merasakan diri bangga apabila dapat mengikut fashion terkini. Mari kita lihat. Ramai anak muda yang beragama Islam mewarnakan rambut dengan warna mengikut fashion luar negara. Tetapi, mereka tahu ke apa hukum mewarnakan rambut? Dalam kajian ini, saya mendapati bahawa hukum mewarnakan rambut perlu dilihat dari segi aspek tujuan, jenis pewarna. Menurut ulama mengatakan bahawa apabila seorang wanita itu ingin mewarnakan rambut supaya dipamerkan kepada yang bukan mahramnya, maka hukumnya adalah haram walaupun mendapat kebenaran daripada suami. Bagaimana pula bagi orang yang berambut uban? Adakah boleh mewarnakan rambut dengan warna hitam? Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, haram bagi lelaki dan perempuan mewarnakan janggut dan rambut dengan warna hitam. Namun, sunat mewarnakan uban dan rambut dengan warna yang lain sama ada kuning atau merah. Ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Abu Khulafah bapa kepada Abu Bakar nama sebenarnya Uthman dan memeluk Islam semasa pembukaan Mekah yang ramanya putih bak bunga kemboja dibawa menemui Rasulullah SAW pada hari penawanan kota Mekah. Lalu baginda bersabda, maksudnya ubahlah warna uban rambutnya ini dengan sesuatu dan elakkanlah dari warna hitam. Riwayat Muslim 2102. Dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ubahlah warna uban dan jangan menyerupai orang Yahudi. Riwayat Al-Tirmizi 1752. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut, justru hendak kamu berlainan daripada mereka. Riwayat Al-Bukhari 559 dan Muslim 2103. Mufti pula berpendapat bahawa sekiranya seseorang ingin mewarnakan rambut, hendaklah dia mewarnakan rambut atau uban dengan warna apapun selain hitam atau warna dan gaya yang menyerupai syiar agama lain. Ini bagi meraihkan mazhab Al-Syafi'i yang merupakan mazhab yang diamalkan di Malaysia. Namun begitu, mereka tidak mengingkari pendapat-pendapat lain yang memakruhkan bahkan mengharuskan pewarna hitam, khususnya jika tidak melibatkan penipuan. Wallahualam. Saya juga akan berkongsi maklumat tentang memakai rambut palsu. Apakah hukum memakai rambut palsu? Menurut Imam Hanafi, hukum memakai rambut palsu diperbolehkan untuk kaum wanita apabila rambut digunakan merupakan rambut yang dibuat daripada rambut haiwan atau rambut yang berasal dari bahan lainnya. Memakai rambut palsu daripada rambut haiwan dibenarkan kerana ia merupakan unsur penyesatan ataupun penipuan. Di samping itu, landasan hukum membolehkan kerana dalam Daraj hanya diharamkan untuk orang memakai rambut palsu yang dibuat daripada rambut manusia sahaja. Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan mengenai larangan Rasulullah SAW terhadap perempuan yang dilaknat akibat memakai rambut palsu. Aisyah berkata bahawa tidaklah mengapa ketika seorang perempuan memakai bulu domba untuk digunakan sebagai rambutnya sehingga perempuan tersebut dapat berdandan di depan suaminya. Perempuan yang dilaknat Rasulullah SAW hanya perempuan yang rambutnya telah dipenuhi uban dan dia memakai rambut palsu untuk menutupi ubannya.
Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahawa hukum memakai rambut palsu haram jika rambut palsu daripada najis. Jika rambut palsu yang diperbuat daripada bukan najis atau bersih, maka hukumnya dilihat berdasarkan status perkahwinan. Halal hukumnya jika wanita itu menggunakan rambut palsu yang telah diizinkan oleh suaminya, dan haram juga jika menggunakan rambut palsu dalam status anak dara atau belum menikah. Oleh itu, tidak semua ulama dalam mazhab Syafi'i menghalalkan menggunakan rambut palsu. Ada beberapa ulama yang tetap mengharamkannya. Maka hal ini diperbolehkan asalkan niat menggunakan rambut palsu tersebut bukanlah untuk mempercantikkan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana lebih baik menjadi wanita solehah menurut Islam jangan menggunakan rambut palsu. Alhamdulillah, itu ada sedikit info yang saya kongsikan kepada anda semua, iaitu hukum memakai rambut dan memakai rambut palsu. Oleh itu, apabila anda semua nak ikut fashion, dahulukanlah dulu syariat Islam yang telah ditetapkan. Fikir-fikirkanlah. Selamat bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua bersama saya Marina binti Kamarudin, dan saya akan memfokuskan 3 subtopik dalam pakaian dan perhiasan. Jadi, jom kita lihat. Islam itu mudah, namun janganlah kita mengambil mudah. Seperti kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia mempunyai fitrah, keinginan untuk mencantikkan diri, menghias diri dan memperkemaskan diri. Namun itu bukanlah alasan untuk kita mengabaikan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemakaian dan perhiasan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Islam kita cenderung meniru fashion dari Barat. Kesemua itu adalah bertujuan untuk mencantikkan diri dengan mengubah ciptaan Allah secara semula jadi. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu pada badannya, perempuan-perempuan yang minta dicukur alis bulu kuningnya, dan perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya untuk kelihatan cantik, iaitu perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan tatu berasal dari bahasa Tahiti yang bermaksud menandakan sesuatu. Tatu ialah tanda ukiran pada tangan, muka atau bahagian lain pada badan, dan ia bukan adat Islam Melayu. Tujuan bertatu biasanya kerana suka-suka untuk tujuan perhiasan, malah tidak kurang yang melakukannya kerana amalan budaya dalam suku kaum mereka, dan melambangkan persembahan agama seperti orang Kristian mengukir lambang salib pada bahagian badan mereka. Perbuatan ini adalah haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut hadis sebelum ini, keputusan Fatwa Negeri Johor Darul Takzim menyatakan bahawa haram melakukan tatu di mana-mana bahagian di tubuh badan, dan menurut ulama fiqh, bahagian badan yang dikenakan tatu adalah najis kerana terdapat darah beku yang tersekat di kawasan tersebut. Seseorang yang melakukan pembuatan tatu wajib menghilangkannya dengan rawatan. Jika tidak boleh, kecuali dengan pembedahan, seseorang itu tidak wajib menghilangkannya. Jika takut berlaku kecacatan dan kemudaratan terhadap anggota zahir seperti muka, tangan dan lain-lain, memadailah seseorang itu hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala dosa-dosanya. Jika tiada kebimbangan tersebut, seseorang itu wajib melakukannya dan berdosa jika melengah-lengahkannya. Tahukah anda mencabut bulu kening yang merupakan ciptaan dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dan melukisnya kembali mengikut cita rasa kita sendiri
untuk kelihatan lebih cantik, menawan dan bergaya adalah haram di sisi Islam. Namun, mencabut bulu kening dibenarkan dalam Islam jika keadaan bulu kening itu berselerak yang amat teruk. Tetapi dengan syarat tidaklah mencabut bulu kening itu sendiri dan tidak melakukan lukisan semula ke atasnya. Hal ini dibenarkan dalam Islam atas dasar ingin menjaga kekemasan diri, namun bukanlah alasan untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anda dari sudut perubatan, mengikir gigi akan menipiskan emil gigi dan merosakkan gigi. Emil gigi adalah lapisan luar gigi yang mencegah gigi kita daripada berlubang. Jadi, mengikir gigi ini sebenarnya mendatangkan kemudaratan lebih daripada kebaikan kepada manusia. Sekian dari kami. Terima kasih kerana menonton. Harap perkongsian kami tadi mendatangkan manfaat kepada semua. Terima kasih. Salam Titas 3333. Assalamualaikum.